Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umurid dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin hadirat, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita bersyukur kerana dengan izin dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, program yang dirancang pada malam ini dapat berjalan seperti yang telah diatur. Program pada malam ini ialah program khas yang dianjurkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS, dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis JAIP dan juga pihak Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab Gwar Syed Alwi. Program ini ialah program yang dilakukan secara bersiri. Pada malam ini kita telah sampai pada siri yang ke-6, bertujuan untuk memberikan pendedahan dan kesedaran kepada umat Islam di seluruh negeri Perlis. Sebab itu kita bergerak daripada masjid ke masjid untuk memberikan maklumat dan juga ilmu berkaitan dengan hukum hakam dan juga pengurusan yang berkaitan dengan harta umat Islam. Dan tuan-tuan, malam ini siri yang ke-6 kita akan membincangkan satu topik yang dipilih khas untuk masjid ini berhubung dengan pengurusan harta atau wang yang tidak patuh syariah. Itu istilahnya wang haram. Bagaimana kita nak membersihkan diri kita daripada wang-wang yang haram ataupun syubhah yang tidak jelas, daripada sumber-sumber yang tidak diiktiraf, daripada sumber judi umpamanya. Kita dulu kaki ekong, tikam menang dapat 100,000. Lepas tu dan guna 30,000, insaf. Nak bertaubat ada lagi 70,000. Nak pergi tak mana? Orang kata duit haram ni jangan beli makan, lain daripada tu tak apa. Beli motor ke, renovate dapur ke, boleh. Yang pentingnya jangan beli benda makan, takut jadi darah daging. Pandai lebih pada Nabi, ni masalah. Lepas tu kalau dia kena ekor, dia pergi beli motor. Dia takut aksiden motor tu. Pergi cari tuk lebay kepiah lenggak ni, suruh pergi jurus. Nak buang, say pasal duit tak berapa nak elok, dia kata. Bukan duit haram, kasar sangat. Duit tak apa nak elok. Ada pula yang kata kalau kita nak bersihkan duit ini, kita pergi bubuh dalam tabung haji. Biar dulu lama Ustaz, lepas tu baru kita buat keluar. Yang ni pun jenis ahli majlis petua ya.
Ataupun lagi lawak atau lagi lucu ya, pergi bubuh dalam bank Islam. Lepas tu kita jolok buat keluar balik, maka nama dia duit mu'allaf lah. Faham ke tak? Jadi itu isu yang kita akan bincangkan malam ini. Apa kaitan dengan MAIPS? Apa kaitan dengan majlis agama? Tuan-tuan kadang-kadang bila tuan-tuan dengar MAIPS ni apa dia? MAIPS ni terkenal sebagai agensi pengutip ataupun pengurus zakat. Sebenarnya MAIPS ni luas. Selain daripada urus takbir berkaitan dengan wang zakat umat Islam di Perlis, MAIPS juga menguruskan harta wakaf. Seluruh perkara yang berkaitan dengan zakat, wakaf dan juga harta-harta yang berkaitan dengan umat Islam, berkaitan dengan lebihan pusaka yang tidak dapat diagihkan kerana di sana wujudnya waris-waris yang terhalang ataupun ketiadaan waris. Boleh dikatakan pendek kata, pengurusan dana umat Islam adalah terletak di bawah tanggungjawab Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, di bawah ulil amri lah, pemerintah negeri ni. Jadi tuan-tuan, sebab itu bila kita nak bayar zakat, kita bayar kepada MAIPS. Bila kita nak wakaf, kita wakaf kepada MAIPS. Kerana ini adalah badan yang berautoriti. Dan salah satu daripada fungsi dan peranan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis ialah menguruskan wang yang tidak patuh syariah. Jadi secara umumnya saya sebut di awal lagi untuk memudahkan tuan-tuan faham, apa sahaja wang yang tidak dikenali, yang tidak diketahui asal usulnya ataupun daripada sumber yang haram. Sekejap saya akan sebut apa-apa duit haram tu. Duit insurans, duit riba, duit judi, duit rasuah. Duit rasuah bukan kata pi bayar zakat. Ni hang nak pi MAIPS ni buat apa? Aku nak pi bayar zakat. Yang hang aku nak pi wakaf tanah. Yang hang aku nak pi bagi duit rasuah. Bukan pi rasuah, bukan pi rasuah pegawai MAIPS, pi bagi duit rasuah. Pasal apa hang nak pi bagi? Aku berasa takut nak guna ni. Jadi aku tak tahu nak pi bagi kat siapa. Takkan nak bagi kat bini aku. Aku bagi kat MAIPS lah. Jadi di MAIPS semua duit-duit haram ni, duit-duit yang salah ni, duit-duit yang tak patuh syariah ni, duit-duit yang tak betul sumbernya ini akan dikumpulkan di bawah satu tabung. Tabung yang dinamakan tabung bara'atuz zimmah. Tabung ini tujuannya ditubuhkan untuk mengumpulkan semua duit-duit yang tidak patuh syariah ni. Duit haram, duit syubhah ni. Untuk apa? Untuk digunakan, bukan dicuci. Ni bukan agensi mandi laundering. Ni bukan nak cuci duit. Ini nak membersihkan. Bila tuan-tuan bertaubat, tuan-tuan tak boleh guna duit tu. Dia kata macam ni lah ustaz, saya bertaubat, tapi boleh tak saya nak minta biar saya perhabis dulu hak sikit ni, saya tak buat dah lepas ni. Tak boleh. Kalau saya nak guna juga, jangan bertaubat lagi. Saya perhabis dulu, perhabis dulu, lepas tu mayang taubat lain. Tapi kalau dalam saya duk guna tu mati, hang siap. Makan tak habis. Maka sebab itu tuan-tuan, jadi kita akan sebut secara ringkas ni. Tadi saya sebut secara umum apa yang saya nak cakap malam ni. Saya nak kempen pada tuan-tuan ni. Tuan-tuan pergi bawa duit-duit ni yang tidak patuh syariah, dividen dan sebagainya. Mungkin dahulu tuan-tuan ada KWSP kan? KWSP dulu sebelum dilancarkan. Tuan-tuan dah tukar tak?
KWSP dulu akaunnya tidak patuh syariah. Artinya pelaburan mereka itu bukan semua tempat yang halal. Lepas tu KWSP telah lancarkan akaun patuh syariah. Maksudnya apa sahaja duit yang tuan-tuan itu akan dilaburkan tempat yang halal. Maksudnya dalam akaun yang tak patuh syariah tadi ni, akaun yang bercampur antara halal dan haram itu, bukan semua dividen tu kita boleh pakai. Tuan-tuan dengar? Clear? Bukan semua dividen KWSP itu kita boleh pakai. Kerana apa? Kerana dividen daripada pelaburan yang haram kita tak boleh. Dia kata tak apa ustaz yang haram tu yang depa, yang bukan yang kita. Duit kita tu mai daripada situ lah. Boleh tuan? Contoh macam ni lah. Kawan tuan-tuan nak buka kedai ekor. Modal tak cukup. Dia ajak kita melabur. Boleh? Dia tahan tak payah tikam. Hang tak payah pijui, hang tak payah terlibat. Hang sleeping partner. Hang boh modal 100,000, tiap-tiap bulan nanti aku buat masuk kat hang. Boleh tuan-tuan? Lepas tu orang pun tengok, dia kata duk mayang waktu lah ni. Macam orang kaya. Oh, saya sekarang pelabur. Saya investor, saya tak kerja dah. Saya hanya tumpu pada semayang ibadat dia. Oh, bagus ya. Hang menega apa? Menega saya tak gaduh pergi kerja. Ui, saya pun berminat. Tiap-tiap bulan dia bawa masuk. Pelaburan apa? Tu kedai Magnum Toto tu saya lah. Shareholder. Banyak mana? 30%. 70% lagi Cina tu. Boleh tak boleh tuan? Boleh tak boleh? Tak boleh ya. Atau siapa nak pergi buka kedai jual babi ke? Kedai jual arak ke? Dia mai tanya tuan, dia kata haji. Duit banyak dalam tabung haji. Tabung haji bagi berapa persen? Tabung haji dulu zaman PA 2% ke 1%, ni zaman PN tak umum lagi. Tak. Dia kata haji bawa keluar tabung haji tu main melabur kat saya. 10%. Bukan setahun, sebulan. Tu dia. Haji tu pun urut janggut. Dia tak menega apa? Yang ni dia panggil tabung ekor. Boleh tak boleh? Kita tak main. Dia yang melabur, dia yang urus. Tak boleh lah tuan-tuan, pasal daripada sumber, daripada pelaburan, perniagaan yang haram. Sebab itu bila kita nak letak duit kita, ini bagi orang yang banyak duit ni, dia akan letak duit-duit dia di tempat-tempat tertentu. Dia nak letak duit dia tu, dia mesti letak pada tempat yang patuh syariah. Tempat yang pelaburan itu daripada perkara yang halal. Baru dia boleh makan untung tu. Nampak? So bila kawan tuan-tuan ajak melabur nak menega, dia suruh tuan-tuan tanam modal, tuan-tuan kena tanya. Tuan-tuan kena tanya, hang menega apa? Kan? Dia kata saya bagi dia modal, dia nak menega apa, dia dengan Tuhan. Saya tahu tiap-tiap bulan dia bawa masuk untung. Tak boleh. Saya bukan nak cerita yang tu. Saya nak ceritanya duit-duit yang kita tak boleh ambil tu, dividen-dividen yang bercampur tu, yang kita tolak yang bahagian haram tu, kita nak pergi buh tang mana? Tu soalan dia. Nak pergi buh tang mana ustaz? Yang halal boleh ambil, boleh guna. Yang haram ni nak pergi buh tang mana? Yang haram tu lah pergi bagi kat maik. Maik boleh pula makan yang haram. Yang kami tak boleh. Bukan maik makan. Pasal itu kita kena buat kempen macam ni. Dia tak ketahuan. Dia kata, dia tanya kawan dia. Dia kata, aku ada orang bagi duit tumbuk rusuk. Aku ambil juga lah. Tapi aku tak mau guna. Aku nak pergi bagi kat siapa? Hang bagi kat aku. Kat hang tak apa? Dah aku nak pergi bagi masjid. Masjid guak lah. Duk buat jamban. Dia nak buat jamban. Jadi, dia memerlukan lagi berapa ribu. Hang buat mai duit-duit hang tu, aku nak pergi buat jamban. Ui hang, takkan nak buat jamban masjid pakai duit ni. Orang nak mayang esok apa semua. Tak elok, tak elok. Kalau kita nak kena kutip duit elok, nak buat masjid ni, nak buat jamban ni. Duit hang tu pun duit jamban lah.
Maka boleh tak boleh? Boleh. Sebab itu kalau ada mana-mana Cina ke mana nak mai bagi kat tuan-tuan, ambil. Tuan-tuan tak payah duk tanya pula yang ada buat warung pelik. Tokek duk tengok, dia kata, Haji, dengar kata masjid ada nak buat bilik air. Betul ya Tokek ada nak buat. Ada nak pakai simen ke apa ke saya nak bagi? Tak payah Haji. Haji tak payah. Yang ni kami nak buat masjid kena duit halal. Lebih pula dia pada mufti. Apa nak bagi, ambil lah. Pasal apa? Yang haram tu atas kita ke atas dia? Atas kita ke atas dia? Atas dia. Tu dia tuan-tuan mengkelan lah. Apa? Tu saya tak habaq lagi, saya habaq lagi, mengkelan lagi. Tadi saya sebut sikit tajuk ni. Satu makcik dia tanya. Dia kata kalau laki kita main nombor ekor, beli sate bawa balik, boleh kita makan? Makcik tahu tak? Tahu. Pasal apa tahu? Pasal kalau dia beli sate, sahih dia kena. Lepas tu makcik makan tak? Tu makcik nak tanya ustaz lu, boleh tak? Siapa yang tikam makcik? Laki makcik. Dia beli apa? Dia beli sate. Sate apa? Sate kucing ke sate ayam? Kalau sate kucing tak boleh. Kalau sate ayam boleh. Boleh makan duit ekor? Boleh makan kan? Mengkelan lah. Yang haram itu atas apa? Atas dia yang main tu. Bila dia beli bawa balik makan, dia jadi makanan lah. Melainkan kalau kita sebahat sama. Pagi itu sebelum dia pergi tikam, abang, ambil nombor ni. Cik mimpi malam. Yang tu dia kena. Sebab tu saya kata, kita kadang-kadang keliru sekali pasal sebab apa? Duit tu haram, tapi boleh pergi buat pula ni. Okey, tu dah kena faham. Duit ni dikira haram atas transaksi tu. Mudah faham macam ni ya. Tuan-tuan je cucuk pisang. Dia cucuk pisang tepi jalan, goreng pisang. Satu orang tokek mai beli. Tak kira lah tokek ke kuli ke apa mai beli. Berapa orang yang jual cucuk pisang tanya, duit tu duit apa? Rajin tak? Yang kedai-kedai makan ni. Dia dah beli cuk ubi RM2, goreng pisang RM2. Lepas tu dia pun bawa keluar RM5. Nanti lu Ustaz. RM5 ni main mana? Boleh mana RM5 ni? RM5 ni duit ekor. Ada tak RM5 yang tak duit ekor? Tuan-tuan tanya? Tanya tak? Tak ada siapa duk tanya. Apa duit dia? Bagaimana dia mendapatkan duit itu? Di atas dia. Tapi bila dia transaksi dengan kita, dia berurusan dengan kita, duit yang kita dapat RM5 itu duit halal ke duit haram? Pasal apa halal? Pasal kita je cucuk pisang. Pasal tu kita kena faham. Saya sebut ni gambaran apa yang kita nak bincang malam ni. Boleh? Baik. Yang pertama, sebelum saya nak pergi kepada isu wang tidak patuh syariah ni, saya nak baca satu hadis pada tuan-tuan tentang beratnya duit yang haram ataupun harta yang haram ni. Pasal tu bila kita hidup dalam kehidupan ini tuan-tuan, kita tak nafikan godaan dan dugaan yang paling besar yang menjadi fitnah kepada umat ini adalah harta. Siapa tak mau senang? Macam saya buat kenduri, banyak orang duk bagi sampul, jenuh nak tanya. Saya nak tanya, duit apa ni? Tak tanya sapu cerah. Cuma tanya, tak bagi apa? Tu tanya. Lah makan sedap takkan tak bagi apa? Kita tak tanya duit apa, tak bagi apa? Lawak kan. Sama balik. Soalan hidup kita, siapa tak mau senang? Dalam keadaan law yang begitu menekan, mencengkam, dalam duk menekan, dalam duk mencengkam tu, pintu sempadan, beratok apa tu ya. Ada orang kita macam ni, kerajaan duk marah kan. Susah kami baby.
Tak ada buku 6 beratok dah nak cop pasport, nak pergi Siam. Kan? Baik. So kita sambung. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Kemudian Nabi baca ayat, faqal ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik tuan-tuan, kita tengok apa maksud hadis ni. Nabi kata, wahai manusia, ayyuhan nas, sesungguhnya Allah itu maha baik dan dia tidak menerima daripada kamu melainkan apa yang baik. Ini Allah Ta'ala. Pasal itu orang yang boleh duit haram, dia jangan duk ingat dia dapat pahala kalau dia sedekah. Pasal itu orang yang pergi Mekah dengan duit haram, pergi umrah ke, pergi haji ke, apa sahaja kebaikan daripada duit haram tu, Allah tak terima. Dia kata, dah Allah tak terima, nak bagi buat apa? Baik kita guna. Enak. Kadang-kadang dia kena 100,000, dia ambil 2,000, dia pergi bagi kat masjid. Dia kata, yang ni beda nak cuci dah. Dia bukan lagu tu. Haram tetap haram. Yang haram tetap haram. Dan Allah kata, la yaqbalu illa tayyiba. Apa sahaja yang kamu berikan daripada sumber yang haram, tidak ada nilai di sisi Allah. Kita jangan duk seronok. Kadang-kadang orang kita, dia seronok tau. Dia jadi macam satu penampan, satu penenang. Dia tibai duit haram, dia makan duit rasuah, dia tibai duit-duit yang tak kena, duit judi, duit ekor apa semua, duit yang tak patuh syariah, duit haram ni. Lepas tu cara dia nak buat bagi sedap, dia pergi jamu anak yatim, dia pergi jamu orang susah, dia pergi bagi derma sana sikit, dia pergi bagi derma sini sikit. Lepas tu dia rasa seronok, dia rasa tak apa, Tuhan dah ampun. Pasal apa? Dunia akhirat. Yang haram aku tibai, yang kebaikan pun aku buat. Yang ni falsafah syaitan. Seolah-olah dia nak legalize dia punya benda yang haram tu dengan dia pergi buat kebaikan ni. Lepas itu tuan-tuan tengok, ada orang dia dalam masa yang sama dia bergelumang dengan duit haram ni, dia bergelumang dengan cara yang salah ni, dengan cara yang batil ni, tapi dia tak rasa bersalah. Pasal apa? Pasal dia ada penampan ni. Yang ni kita kena jaga-jaga. Kan? Wa inna Allaha amara al-mu'minin. Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman. Bima amara bihil mursalin. Apa yang diperintahkan kepada para rasul. Sama. Apa sahaja orang beriman kena buat, para rasul pun kena buat. Apa yang Allah suruh rasul buat, orang beriman kena buat. Apa dia? Wahai para rasul, makanlah daripada benda yang baik dan lakukanlah amalan saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui di atas apa yang kamu kerjakan. Kemudian Nabi baca lagi firman Allah, wahai orang-orang yang beriman. Tadi Allah kata apa? Ya ayyuhar rusul. Kali ini ya ayyuhalladzina amanu. Wahai para rasul. Wahai. Pasal itu tuan-tuan, kita dalam Islam ni tak ada double standard. Kalau benda tu tak boleh untuk para rasul, kita pun tak boleh. Kalau benda tu kita tak boleh, para rasul pun tak boleh. Kalau kita kena buat, para rasul pun kena buat. Kita kena semayang, rasul kena semayang tak? Kena. Yang duk hujung-hujung ni, yang pelik ni, anak murid tak boleh, tok guru boleh. Anak murid kena semayang, tok guru tak payah semayang. Anak murid kena puasa, tok guru tak payah puasa. Anak murid kena menikah elok-elok, tok guru boleh menikah batin. Kalut. Alasan dia apa? Tok guru sampai maqam, anak murid tak sampai. Pasal tu saya kata, hatta Nabi pun sampai ke akhir hayat dia,
dia semayang, dia puasa, dia buat apa yang Tuhan suruh. Takkan kita nak kata, pasal ada orang kata sampai maqam terungkai syariat. Bila dia sampai satu level, dia tak terikat dengan syariat. Wih, sakan. Sebab Nabi SAW sampai akhir hayat dia semayang. Menunjukkan apa? Ini makam-makam ni cerita nak pelepah Tok Guru, nak pelekek dah, nak pitenyih teman anak murid. Macam tu tuan-tuan tengok. Orang tua-tua pun dulu macam tu. Habaq kat budak-budak, hangpa jangan duk makan kepala. Kepala hangpa jangan duk makan kepala ikan. Pasal apa? Pasal lupa. Tiba-tiba orang tua-tua makan. Budak-budak tanya, pasal apa orang tua-tua boleh makan? Pasal kami ni tak makan pun lupa. Sebab tu semua yang hebat-hebat Tok Guru boleh makan. Kan? Atas alasan dia Tok Guru. Baik, sambung. Lepas tu Allah kata, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibat ma razaqnakum. Hendaklah kamu makan daripada perkara yang baik yang kami rezekikan. Kemudian Nabi cerita tentang seorang lelaki. Masyhur hadis ni. Nabi kata, ar-rajul, ada satu orang lelaki asy'atha aghbar. Rambut dia kusut masai, baju dia berdebu. Dia satu orang yang dalam kesusahan. Yutilus safar, dia dalam musafir yang jauh, panjang. Dia dalam keadaan sempit, susah, terdesak. Dia musafir. Yamuddu, madda yamuddu. Dia angkat tangan dia, ya Rab, ya Rab. Dia angkat tangan dia tinggi tu. Madda yamuddu, tangan dia angkat panjang. Ya Allah, ya Allah. Sebab itu dalam Islam, antara adab doa dia, angkat tangan. Angkat tangan. Nabi kata, Allah malu. Innallaha hayyun. Allah malu. Siapa-siapa yang angkat tangan, doa, dia tak dapat apa yang dia minta. Sebab itu dalam perang Badar, sahabat kata, Nabi angkat tangan sampai kami nampak ketiak putih baginda. Jatuh selendang yang dia pakai. Dia minta sungguh. Kan? Kawan ni angkat tangan dia. Ya Rab, dia ulang, ya Allah, ya Allah. Sebab itu di antara adab doa, ulang 3 kali. Untuk menunjukkan apa? Betapa bersungguhnya kita minta. Kan? Kemudian Nabi kata apa? Malangnya mat'amuhu haram. Malangnya makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram. Dia seorang yang bergelumang dengan haram. Nampak tuan? Nabi kata duit dia haram, makan minum dia haram. Sebab itu kadang-kadang kita tanya, pasal apa Tuhan tak makbul doa kita? Kita kena ingat, doa dia ada 2 perkara yang penting dan saling berkait. Apa dia? Satu, faktor yang mengangkat doa. Satu lagi, faktor yang menghalang doa. Kadang-kadang kita duk rasa doa tu tak naik. Kita tak muhasabah diri kita. Mawani' yang menyebabkan doa tak naik ada pada diri kita. Macam mana doa nak makbul kalau berasak mulut? Rabbana atina fid dunya hasanah. Bagus. Wa fil akhirati hasanah. Bagus. Wa qina azabannar. Jauhkan kami ya Allah daripada api. Tapi mulut yang minta jauh pada api tu, di mulut tu berapi. Sebab itu antara orang yang ditolak doa dia, orang Isyarakah. Ini kita kena sebut. Dia kata kalau sebut macam ni, orang tak undi. Tak apalah, kita bukan nak bertanding. Tapi kalau kita bertanding esok, kalau orang tanya macam mana rokok, khilaf. Tapi takatlah ni gambar tak naik, kita abang harap lah. So saya nak bagi tahu, Quran kata, hadis ni kata wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi benda haram. Nabi cerita semua benda tu, menunjukkan musafir doa mustajab. Dalam keadaan tazallul, dia dalam keadaan yang terdesak, kan? Tak ada sebab doa dia nak ditolak, tetapi ada satu bab yang menyebabkan bila doa dia naik melantun, naik melantun, naik melantun. Apa dia?
sumber rezeki dia daripada duit yang haram. Duit rasuah, duit judi, duit mencuri, duit menipu, duit ekor, macam-macam. Bukan soal tak berkat lagi dah, ni soal haram ni. Kadang-kadang ada yang halal tapi tak berkat. Yang ni bukan kata tak berkat, haram tu. Tu tuan-tuan hadirin mukminin. So kita sambung balik. Jadi dalam hadis ni kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang kita duk baca kitab dia di sini kan. Kata Ibn Hajar Al-Haytami ketika dia mensyarahkan hadis ni, dia kata apa? La yaqbalu, Allah tidak menerima, dengan makna Allah tidak menerima di sisinya apa-apa amalan. Kata Ibnu Hajar, Allah tak terima tu apa makna dia? Allah tak terima apa-apa amalan ataupun harta yang bersumberkan daripada wang ataupun harta yang haram dan tidak bersih. Nampak? Allah Ta'ala tak terima langsung. Tolak. Ini satu benda yang kita kena. Depa kilah pula. Depa kata macam mana tu? Orang yang bukan Islam bergelumang dengan haram tengok kaya. Kita tak boleh banding. Kita Muslim, mukmin. Mana boleh kita banding dengan orang kafir? Orang kafir tu Tuhan bagi mungkin di atas istidraj. Mungkin di atas kekufurannya. Tuhan tak mau bagi dia hidayah. Tapi tak boleh kita nak banding. Baik. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, apabila kita nak ringkaskan ni, apabila kita bertaubat. Bila kita bertaubat, macam mana kita nak clear sumber haram ni? Cara kita nak clear sumber haram ni seperti mana yang disebut oleh para ulama, antaranya Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita tengok apa yang disebut oleh Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Kata Al-Imamun Nawawi rahimahullah ketika dia membawakan apa yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali, dia kata, "Idza kana ma'ahu malun haramun wa arada at-taubah wal bara'ah minhu fa in kana lahu malikun muayyan wajaba sarfuhu ilayh aw ila wakilihi." Dia kata satu orang yang ada duit haram, in kana ma'ahu malun haram, sekiranya seseorang itu di sisi dia ada duit haram, kemudian wa aradat taubah wal bara'ah minhu, dan dia ingin bertaubat dan membersihkan diri dia daripada duit haram itu, kata An-Nawawi seperti yang dia nukilkan perkataan Al-Ghazali, kena buat apa? Yang pertama, dia kena fa in kana lahu malikun muayyan, kalau dia tahu duit itu duit siapa. Contoh macam ni. Tuan-tuan telah ambil duit pesaka adik-beradik tuan-tuan. Senang kita bagi contoh tu. Tuan-tuan pergi balah ambil duit pusaka adik tuan-tuan. Dia kata, "Mak, habang hang tak boleh ambil pusaka." Dia pergi rampas pusaka tu ambil. Lepas tu dia nak bertaubat. Dia nak buat macam mana? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tak padan Mayang taubat 2 rakaat pun tak padan. Dia kena pi dekat adik dia, Malik Muayyan dia panggil, tuan yang dikenal pasti. Saya sebut ni whatever lah. Yang pentingnya kalau tuan-tuan nak clearkan diri tuan-tuan daripada harta yang haram, tuan-tuan kena cari pemilik dia. Dan pemilik yang tuan-tuan kenal pasti tu, yang tuan-tuan tahu duit tu yang tuan-tuan ambil kat dia, harta tu yang tuan-tuan ambil kat dia, maka tuan-tuan kena buat apa? Wajaba sarfuhu ilaih. Kena pi bagi balik, baru clear. Dia tak aci pi hari raya, aku minta maaf zahir dan batin. Kosong-kosong. Tak. Pasal tu tuan-tuan, bayangkan kalaulah duit yang diseleweng tu, duit yang diambil tu, duit yang melibatkan harta awam, duit yang melibatkan dana orang ramai, duit yang melibatkan umat Islam. Jenuh kita nak duk pergi minta selesai. Kalau kita balas duit Tok Bilal, katalah kita pergi pinjam duit Tok Bilal, kita tipu dia ke apa, Tok Bilal tu seorang. Tapi kalau kita balas duit masjid, tipu duit masjid, curi duit masjid, kecoh duit masjid, masjid ni duit orang Islam, duit umat Islam. Jenuh kita duk pergi cari siapa dia pergi bubuh dalam tabung tu hari tu. Jenuh.
Tu pun ada orang sanggup. Kan? Baik. Pasal itu kita kata kalau nak pergi curi pun jangan curi duit masjid. Kan? Pergi curi duit lain pada masjid. Tak tahu. Kadang-kadang orang tengok masjid ni tempat dia nak buat keuntungan. Dia masjid, pengurusan masjid ni saya sebut sikit lah. Di antara dua. Satu apa dia? Satu yang kedekut tak sangka. Yang sampai bilik ayak macam selalu saya kata, bilik ayak bila kita masuk, kaki sebelah kita nak tok di tandas, kaki sebelah kita kena sedar pintu. Habis sangat tu bila akan pergi cari tali rapi apa ikat. Nak tukar tu tak tukar walaupun RM5. Dia sonok beli maka pi papan kenyataan 30,000. Dia seronok buat kosong banyak. Yang ni jenis bendahari ni. Bendahari ni 24 jam pecat. Yang ni dia panggil sedekah bank. Dia himpun, dia pergi kat bank. Dia himpun, dia pergi kat bank. Orang sedekah kat masjid, dia pergi ambil, sedekah kat bank. Yang ni kita tak mau. Satu lagi apa dia? Satu lagi yang boros. Boros pun kita tak mau. Sebab itu Quran ajak apa? Pertengahan di antara dua sifat itu. Kan? So dia kena pergi bagi balik dekat orang tu. Au ila wakilihi, kena pergi bagi dekat wakil dia. Pokok pangkalnya macam mana nak clearkan duit haram ni, pergi bagi dekat tuan dia. Lepas tu sambung lagi. Fa in kana mayyitan, kalau dia dah mati. Lagi kalau dah dia mati, wajaba daf'uhu ila warithihi. Kalaulah si kawan tu mati, kita kena daf'uhu, kena pi settle dengan warithihi, waris dia. Pi cari waris dia. Pi cari waris dia. Wa in kana li malikin la ya'rifuhu wa ya'isa min ma'rifatihi. Nampak? Kalaulah kita dah tak boleh cari tuan dia, atau tak tahu tuan dia yang mana satu, ataupun kita dah waya'isa, dah perah dah putus asa dah, aku tak boleh dah, aku tak tahu masak pergi mana, macam mana nak buat tuan? Maka kata Imam Nawawi ni, dia kata apa? Dia kata fayambaghi an yasrifahu fi masalihil muslimin al-'ammah كالقناطر والربوط والمساجد والمصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه. Dia kata maka hendaklah duit-duit tadi ni digunakan. Duit-duit mana yang tuan-tuan tak boleh nak pergi bagi balik kat tuan dia, tak boleh nak pergi balik waris dia, tak boleh nak pergi selesai dia, duit-duit yang tak betul tu, duit-duit yang tak clear tu, duit-duit yang tuan-tuan ada hak orang tu, pergi bagi pada Baitul Mal. Pendek kata pergi bagi di Baitul Mal. Jadi kalau tuan-tuan tak ada duit-duit apa, hutang orang tak boleh bayar ke apa semua, pergi Baitul Mal, pergi bagi. Ada duit-duit tak patuh syariah, dividen, insurans konvensional apa semua yang dapat papasan masa bukan takaful, insurans tu, konvensional tu, pergi bagi dekat Baitul Mal. Baitul Mal nak buat apa? Baitul Mal akan buat untuk maslahat. Macam dia kata ni lah, buat masjid ke, buat jamban ke, buat stesen kereta api ke, buat jalan pergi Mekah ke apa ke, dia buat. Dan kita dah ada beberapa projek di bawah tabung Bara'atuz Zimmah ni, yang mana ada setengah tempat kita bagi tandas, setengah tempat kita bagi perbaikan apa semua ni di bawah tabung Bara'atuz Zimmah. Pasal tu saya masuk jamban ni hangat semacam duit tak betul. Dia tak kaitan. Jadi yang menguruskan duit ni siapa? Baitul Mal, ataupun di dalam bahasa kita ni Majlis Agama Islam Perlis lah. Baik tuan-tuan, sat lagi kita bagi laluan pada azan, sat lagi saya buat kesimpulan, dan kalau tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan boleh tanya di hujung kesimpulan saya nanti. Wallahu taala a'lam.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Okey, dan kesimpulan yang boleh kita buat jelas kepada kita apa yang disebut oleh Al-Imam Nawawi seperti yang dia nukilkan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Fatwa kebangsaan, muzakarah jawatan kuasa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali ke-87. Saya baca apa yang telah diputuskan oleh jawatan kuasa ni. Dia kata apa? Di dalam Islam, dia panggil sirah fatwa dia, bunyi fatwa dia macam ni. Di dalam Islam, harta-harta yang diperolehi dengan cara yang tidak mematuhi syariah, seperti apa? Riba, interest, bunga, gharar, yang ada unsur penipuan. Dia menipu orang dalam niaga, dia kecoh orang dalam niaga, dia untung, lepas tu dia nak bertaubat, macam itulah. Ataupun judi, daripada sumber judi. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, kerja halal ni bukan glamour. Kerja halal ni teruk. Kan? Tak glamour, teruk. Tapi dia, tuan-tuan sikit saya sebut sebelum kita nak buat kesimpulan. Benda yang besar dalam hidup manusia ni, yang kita akan rasa apabila kita buat satu kerja tu dengan cara yang betul dan benar, kita akan mendapat ketenangan. Yang ni yang Quran selalu ulang, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang beriman ini dicabut, diangkat daripada diri mereka itu takut. Terus itu orang yang walaupun dia hidup dengan kemewahan dan kesenangan, tapi dia akan takut. Takut ni bila orang buat salah. Orang buat salah, orang akan takut. Kalau kita tak ada salah, kita tak takut. Dia kata aku report kan. Ni, pukul 8 buka, pukul 8 5 minit hampir report. So mai. Kita tak mai, report. Tak ada masalah. Tapi kalau kucing lompat masuk pun terjun katil, kan? Postman mai pun terjun katil, kawang lah tu. Kan? Aku ingatkan posto. Kenapa ganda? Sakan bergurau sampai jatuh katil.
Takut. Sebab itu orang yang dia kerja, dia mungkin jual pun balik kan. Mungkin jual tepi jalan ayak lengkong ke apa. Dia balik, dia tidur tenang. Dia tak ada fikir SPRM nak main ketuk pintu. Dia tak ada fikir polis nak main ketuk pintu. Pasal dia tak buat apa. Mungkin dia untung RM5, tapi dia boleh tidur dengan tenang. Mungkin ada orang beratus-ratus ribu dalam bank, tapi tidur pejam celik duk ketuk SPRM, duk bayang baju oren ke apa. Apa yang kita nak di atas benda tu, tuan-tuan? Apa? Kita mungkin dapat duit banyak, buh ekon bagi banyak, beli tilam mahal, tapi kita tak tidur. Orang ketuk pintu panggil makan kenduri pun kita sini terkencing dah. Kan? Dulu polis masuk rumah, taman, ronda nak tengok orang main mercun. Yang orang buat salah ni ketak tangan dah. Orang takut. Kan? Naik motor tak ada lesen, nampak JKR punya lampu, pun sini terkencing lah. Wah, lampu JKR, bukan lampu trafik. Takut pasal dia ada salah. Orang buat salah ni mesti takut. Sebab itu apabila kita cari sumber yang halal, buat dengan cara yang Tuhan redha, masa tu kita akan nikmat betul hidup ini, kerana kita tak takut pada sesiapa, melainkan Tuhan Jalla wa'ala. Itu kemerdekaan yang sebenar. Ini kawan gempak sikit, oh jangan. Kawan gempak sikit, dia apa dah hidup apa lu ni? Senantiasa diselubungi ketakutan. Orang duk bersembang tempat kenduri tajuk lain, dia duk rasa orang duk bercakap tentang dia. Pasal apa? Pasal banyak tajuk tentang dia. Baik. Dia kata sini, dalam Islam harta-harta yang diperolehi dengan cara yang tidak mematuhi syariah seperti riba, gharar, judi, menipu, rompak, rampasan, rasuah dan seumpama dengannya adalah haram dan tidak boleh digunakan. Dia kata tak boleh digunakan untuk manfaat dan kepentingan diri sendiri. Kawan yang buat tu tak boleh. Jangan sentuh duit ni. Tapi jangan mengecoh pula. Dia dapat duit tu, dia nak beli telefon. Ustaz kata untuk kepentingan diri sendiri tak boleh guna. Dia bagi kat anak dia, pergi tolong beli kat abah kan. Bukan nak kecoh income tax ni, Tuhan. Tak boleh lah macam tu untuk diri dia. Maka, tengok keputusan fatwa kata apa? Diserahkan kepada Baitul Mal. Majlis agama ni, dia buat keputusan ni, diserahkan kepada Baitul Mal untuk maslahah umat Islam, seperti membiayai pembinaan penyelenggaraan jabatan, jalan, tandah dan seumpama dengannya. Diserahkan kepada fakir miskin dan sebagainya. Jika duit tu duit rompak, pergi bagi balik kat orang yang kawan yang rompak tu. Kalau tidak, dia kena minta halal. Baik tuan-tuan hadirin mukminin, itulah apa yang disebut di dalam muzakarah fatwa pada tahun kali yang ke-87. Dan kita di Perlis ni tidak ada tempat lain lah untuk kita nak berhubung dalam urusan ni, melainkan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Baik tuan-tuan, cuma kita kadang-kadang pening beragama. Kita jadi kelang kabut sikit lah. Dalam kita duk habang masjid, institusi yang mulia. Masjid ni milik orang Islam, ada adab, ada peraturan dia. Dan hari ni hari apa tuan-tuan? Hari Jumaat. Sebab tu hari ni tajuk pun bagus, mengadu domba. Tapi bila mai kat setengah khatib baca, apa dia baca pun kita tak faham. Dahlah cuaca sejuk, mendung macam ni. Tajuk adu domba ni tajuk serius. Tajuk besar. Nabi kata la yadkhulul jannah namam. Tak masuk syurga orang yang menjadi batu api. Tak masuk syurga. Dia pergi baca lagu mana? Tidak masuk syurga orang yang mengadu domba. Apa hang ni? Bukan tak masuk aman, bukan tak masuk shopping kompleks, bukan tak masuk simat, tak masuk syurga. Angkat sikit suara tu. Cekah sikit. Tak baca dulu ke? Benda-benda serius macam ni Nabi bagi concern.
Hendaklah kita semua tidak mengadu domba apa. Kawan apa ni? Domba apa? Domba. Silap hari bulan balik tanya, apa tajuk hari ni abang? Hari bomba. Wake up lah imam-imam, khatib-khatib. Ini amanah. Bukan rutin mingguan. Bukan sekadar. Ni kalau kita kata orang marah. Sayanglah pasal Jumaat ni satu medium. Satu minggu sekali. Kalau yang tuan-tuan ni saya akan jumpa lagi 4-5 kali. Yang muka-muka hari Jumaat tu, hari itulah mereka mai. Hari itulah mesej nak sampai. Dalam kita doa. Ini peluang keemasan untuk kita bercakap pada masyarakat yang mai. Patut kita ambil manfaat tu. Dan tajuk-tajuk yang Jabatan Mufti buat bagus-bagus. Ni tajuk mengadu domba, kepentingan sembahyang subuh. Kalau diadun dengan cara yang benar, disampaikan dengan penuh penghayatan, dia akan memberi kesan pada masyarakat. Lebih malang dan duka cita, khutbah yang menjadi satu medium menjedarkan masyarakat, satu ruang untuk nak bagi kesedaran, nak bercakap tentang tajuk-tajuk besar umat Islam. Mereka pergi kempen jual rantai habit jual pula. Kalut tepok ni. Negahlah masjid tak boleh. Saya ceramah pun tak boleh menegak walaupun banyak benda saya nak jual. Baru ni geng tokai minyak wangi main abang kat saya nak jual. Dia dah boleh dah ustaz tolong kempen masjid-masjid buh minyak wangi bakhur. Saya kata masalah pasal berkait dengan masjid ni tak boleh jual lah masjid. Tak apa, nanti saya ajak Tok Imam pergi minum tang mana-mana kena dia sikit. Tapi saya nak jual lah. Tapi tak boleh, Nabi tak bagi. Tiba-tiba dalam khutbah, marilah kita bersama-sama mengunjungi ke semua outlet-outlet dan juga premis-premis Habibi Jewelry. Apa tuan-tuan? Maka baliklah bini laki-laki itu pergi ajak bini. Awak abang, pasal apa ajak kami pergi? Khatib Jumaat suruh bawa hang pergi Habib jual. Niaga terang-terang atas khutbah, meniaga terang-terang atas mimbar, kempen orang suruh pergi beli. Kalau kata Habibi, syarikat kedai emas Habibi tu boleh kempen, lepas ni tuan-tuan, siapa-siapa saja bayar kat khatib mai Jumaat, saya jual kopi larat, Tok Khatib tolong kempen. Maka kita akan dengar lepas ni mimbar yang bercakap tentang umat, mimbar yang menggegarkan umat, menjadi mimbar yang jual barang. Dan kita main masjid pun kadang-kadang kita tertanya-tanya, masjid ke nak? Masjid ke pasal malam? Ataupun depa kalau di KL, masjid ke ni uptown? Sehingga orang akan tanya, minggu ni masjid nak kempen apa pula? Minggu lepas Habibi. Saya tak boleh sebut lagi pasal man. Maka siapa bayar lebih, masjid akan jual barang dia. Jangan takut. Iklan yang paling besar adalah iklan di mimbar-mimbar masjid. Rosak agama ni. Dalam Nabi doa apa? Idza ra'aitumur rajul yabi'u aw yabta'u fil masjid faqul la arbahallahu tijaratak. Maka lepas ni depa akan kata, siapa yang tak bagi jual dalam masjid, Wahabi. Siapa yang jual dalam masjid, itulah ahli sunnah. Dia akan jadi kat tu. Hadirin mukminin, maka sebab itu saya sebut pada ustaz-ustaz semua, penceramah-penceramah ni, bertakwalah kepada Allah. Kalau kita rasa kita pun ada barang nak jual, makmum jemaah pun tuan-tuan pun ada barang nak jual. Kalau saya kempen, tuan-tuan kata, ustaz jangan tutup lagi kuliah, saya pun ada minyak nak jual. Sekali habis kawan tu pula nak jual, lah kali masjid hilang fungsi dia. Maka hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, dalam dunia fitnah hari ini kita balik berpegang kepada kitab dan sunnah, dan sebaik-baik petunjuk kata Nabi kitab dan sunnah. Seburuk-buruk petunjuk adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.